الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Hadis yang ke-32. Tidak boleh membuat kemudaratan. Abu Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak rugi dan tidak merugikan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraqutni dan yang lain. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta sebagai hadis mursal dari Amr bin Yahya dari bapanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meniadakan Abu Sa'id. Hadis ini mempunyai beberapa jalur yang saling menguatkan. Tamam, tadi akan bincangkan apa tu namanya part yang last sekali atau mengenai perbincangan ulum hadis atau tadi letakkan untuk nanti sebab ia akan main banyak istilah antara istilah musnad, mursal, turuq dan ada namanya syawahid dan mutaba'ah tu. So itu kita ni tinggalkanlah. Tadi fokus arah isi hadis itu sendiri. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallamnya pendek saja, la darar wala dirar. Tapi hadis yang pendek ini menjadi asas kepada banyak hukum hakam dalam agama kita ni, terutama dalam hukum hakam fikih. La darar wala dirar, perbincangannya panjanglah. Apa maksud dan apa beza antara darar sama dirar. Tapi di antara satu makna yang masyhur, kefahaman yang masyhur ialah la darar, tidak ada mudarat, yakni tidak boleh memudaratkan diri sendiri, wala dirar, yakni tidak boleh memudaratkan orang lain. Ini antara satu tafsiran yang masyhur lah untuk makna darar sama dirar dan apa bezanya. Sebab dua-dua ni datang daripada satu akar perkataan yang sama, which is darara ataupun darra, yadurru dararan. So apa bezanya antara darar sama dirar? Banyak perbincangan yang berlaku lah. Tapi di antara satu tafsiran yang masyhur, beza di antara dua ni ialah darar ialah mudarat yang ada ataupun yang kita ni lakukan arah diri kita ni sendiri. Dirar adalah perbuatan mudarat yang kita lakukan arah orang lain. Makanya Nabi SAW-nya la darara, artinya di sini la penafian, tapi maksudnya jangan memudaratkan diri kamu sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Ini satu kaedah yang umum dan universal berhabis dalam Islam, dalam semua hukum hakam fikih. Dan akan lihat bahawa keseluruhan hukum hakam fikih dalam agama Islam ini, durang akan ataupun semua hukum hakam itu akan point out to satu perkara, di antaranya ialah ini, penafian ataupun menghilangkan segala kemudaratan, sama ada kemudaratan terhadap diri kita ni ataupun terhadap orang lain. Jadi kita ni boleh listkan banyak beratus-ratus ataupun malah beribu masalah-masalah fikih yang menjadi pecahan daripada kaedah ni. Tapi antaranya yang famous yang kita ni tahu, contohnya kalau orang itu berada di satu tempat yang terpencil dan terasing, sesat contohnya, di padang pasir ataupun di hutan, kemudian bekalan makanannya habis contohnya, then apa tu namanya, ia ternampak binatang yang haram dimakan, maka pada ketika ini, kalau dengan ia memakan atau mengelakkan dirinya daripada mudarat, which is mati contohnya, maka dibolehkan untuk makan sekadar yang ia perlu untuk mengelakkan diri daripada mudarat atau kepada mati, dan itu termasuk daripada hukum hakam Islam itu sendiri. So ini satu contoh sajalah, banyak contoh yang lain. Basically keseluruhan hukum hakam syariat Islam itu tujuan ataupun ia menunjukkan kepada satu perkara, satu tujuan, iaitu menafikan ataupun menghilangkan mudarat daripada sekalian manusia. Sama ada mudarat yang berlaku arah diri manusia itu sendiri kepada dirinya, atau mudarat yang berlaku daripada manusia ke manusia yang lain. Dan ini ialah lanjutan daripada hadis-hadis yang lain juga sebelum ini, terutama hadis-hadis berkaitan dengan hubungan di antara manusia dengan manusia. An-nasihah ataupun ad-dinun nasihah. Di antaranya an-nasihatu li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu ialah nasihat. Agama itu ialah menunaikan hak dengan tulus secara sempurna. Di antaranya kepada siapa? Kepada kaum muslimin, sama ada pemimpin ataupun orang awam bisdurang. Di antara perkara ataupun di antara perkara besar yang mesti tani tunaikan bagi sesama muslimin ini, sesama mukmin ini ialah apa? Supaya indah memudaratkan orang lain. Itu paling besar. Artinya
di antara kaedah yang universal berhabis dan boleh kita ni apply lah semua benda dalam agama kita ni ialah untuk indah memudaratkan orang lain. Demi saja perbuatan kita itu membawa mudarat kepada orang lain dengan mudarat yang jelas seperti mana difahami oleh ulama-ulama fikih, maka confirm bahawa perbuatan itu ialah perbuatan yang haram. Artinya, sekarang tadi kan lihatlah selepas ini mengenai contoh-contoh perkara-perkara yang membawa mudarat kepada orang lain. Tapi ini lanjutan juga daripada hadis-hadis yang cematuk. Hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi contohnya. Artinya asas dan dasar dalam agama kita ni dalam perhubungan manusia dengan manusia ialah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia beriman salah seorang daripada kamu sehingga kamu mencintai bagi saudara kamu apa yang kamu cintai bagi diri kamu sendiri. Ini dasar dan asas kepada hubungan sesama manusia dalam agama kita ni. Dan semua hadis yang berkaitan itu balik semula kepada hadis ini. La yu'minu ahadukum itu pasal mencintai bagi saudara kamu apa yang kamu cintai bagi diri kamu sendiri. Termasuk ini hadis ini. La darar wala dirar. Tadi boleh bincangnya daripada banyak segi lah. Dari segi hukum fikih terutamanya, dari segi usul fikih pun juga. Tapi yang kan tadi ambil di sinilah dari segi bahawa ini kaedah penting dan asas dan utama dalam hubungan tadi dengan diri tadi sendiri malah dan dengan hubungan tadi dengan manusia yang lain. Yakni mengelakkan mudarat ataupun menghalang daripada terjadinya mudarat sama ada kepada diri kita sendiri ataupun orang lain. Malah menjadi kewajipan dalam syarak untuk kita mengelak dan menghalang apa-apa mudarat yang akan terjadi kepada diri kita ni ataupun orang lain. Malah kalau kita ni kan meluaskan lagi macam yang tadi pernah bincang sebelum ni, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sebelum ini juga. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Allah Taala mewajibkan ihsan kepada semua sesuatu. Dan dalam hadis itu disebutkan mengenai kalau menyembelih binatang baguskanlah sembelihannya. Maka darar ini pun juga orang dapat diluaskan kepada binatang juga. Sebab itu ada hak binatang yang mesti tani jaga. Sambungan daripada hadis innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in yang sudah tadi baca sebelum ini juga. So la darar wala dirar ini walaupun pendek tapi ia punya perbincangannya sangat-sangatlah luas dan boleh masuk dalam banyak bidang dan boleh masuk dalam banyak perbincangan dan juga bahagian-bahagian dalam agama kita ni. Tapi singan sini cukup untuk tadi bincangkan mengenai atuk. Yakni ini asas kepada hukum hakam Islam secara umumnya dan ini asas kepada perhubungan di antara manusia dengan manusia. Yakni jangan tadi memudaratkan diri sendiri dan jangan tadi memudaratkan orang lain.